أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أهل بيته وذريته وأزواجه وأصحابه أجمعين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات وذوي الحقوق علينا أجمعين. شهد بالله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أهل بيته وذريته وأزواجه وأصحابه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, limpah kurnia serta keizinannya kita bertemu pada malam yang barakah ini. Hadirin rahimakumullah, kita berada dalam bulan Maulid, bulan yang di dalamnya suatu ketika dahulu kita campur 1436 tahun, ya, tahun ini 1436 dah kita campur dengan 53 tahun. Kenapa campur 53 tahun? Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda berhijrah, dalam riwayat ada menyebut waktu umur baginda 53 tahun. Campur 1436 dengan 53, kita akan dapat 1489 tahun. Ketika itulah bumi Makkah Mukarramah menerima kelahiran suatu hamba Allah yang menjadi Al-Badrul Munir, yang menjadi bulan purnama yang mengambang bercahaya, Al-Munir, yang cahayanya itu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kejahilan,
yang dengan cahayanya itu orang-orang Madinah ketika menyambut Nabi membacakan satu qasidah yang sampai hari ini kita baca dan periwayatannya sahih. Semua kita tahu. Mari sama-sama kita baca malam ni. Ya, kita baca malam ni tuan-tuan. Tak apa, tak bangun, tak apa. Tala'al badru alaina. Baca dengan suara yang kuat, ya. Dengan suara yang kuat, dengan penuh semangat, dengan penuh tawadhu, ya. Dengan penuh gembira kerana mengenang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah utuskan hingga kita hari ini celik apa? Celik akidah, celik syariah dan celik akhlak. Sama-sama tuan-tuan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala Saya pada malam ini berfikir-fikir dan berkira-kira tajuk. Sama ada nak dibawanya ialah berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, berkaitan dengan isu kontemporari atau muasar yang berkaitan dengan banjir, ataupun benda yang melibatkan kehidupan harian kita. Maka tadi suatu membawa buku An-Nasaihud Diniyah kita, An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya imaniyah, wasiat keimanan. Tapi bila diterjemah, penterjemah malah meletakkan tajuk nasihat agama dan wasiat iman. Dia tak letak dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, nasihat-nasihat. Yang dikarang dan ditulis, disusun dengan begitu rapi oleh Syekhul Islam Al-Hujjah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alami Al-Haddad Al-Hadrami Al-Husaini Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka saya terpandang satu tajuk yang malam ini mungkin kena kepada diri sendiri ataupun berkaitan dengan diri sendiri yang sedang bercakap ini, iaitulah tugas ayah. Terpandang tajuk itu berada dalam satu tajuk
tajuk besar perihal berkenaan dengan kehakiman dan keadilan. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami dia masukkan subtopik ini di bawah tajuk perihal kehakiman, ya, perihal kehakiman. Kaitan tugas ayat ada kaitannya dengan tanggung jawab dalam kekeluargaan, menentukan halal, arah tuju dan perginya keluarga dia ke mana. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lihat dulu apa kata Imam sang pengarang musannif kitab ini. Biar pada malam ini walaupun tajuk dia bebas, biar kita ada satu panduan mengambil barakah daripada orang-orang salih yang mereka apabila melakukan sesuatu tidak pernah melakukan dengan hawa nafsu. Mudah-mudahan insya-Allah kerana mereka itu warathatul anbiya, ulama salih, ialah menjadi pewaris para nabi. Hadirin rahimakumullah. Kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Tugas ayah, kata dia. Sang ayah mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anak-anaknya, iaitu harus mengurus segala hajat dan keperluan anak-anak selagi mereka memerlukannya. Selain itu, tugas ayah mesti mendidik anaknya, mengurus segala urusan hidupnya, membimbing kepada akhlak yang terpuji dan kelakuan yang baik serta perangai yang mulia, di samping memelihara dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang sebaliknya. Ini mukaddimah apabila membicarakan tajuk ini. Hadirin rahimakumullah, para tetamu Allah yang dihormati sekalian. Kita tidak nafi pun banyak benda yang kita boleh bicarakan dalam rumah Allah yang maha mulia ini. Jangan kita pergi keluar daripada benda yang tidak berkaitan dengan tiga elemen utama dalam Islam, dalam beragama. Sama ada akidahnya, sama ada syariahnya, ataupun akhlaknya. Kita boleh menyentuh isu-isu yang lain, tapi saya melihat kepada apa yang sedang berlaku dalam masyarakat, apa yang berlaku dalam ummah, yang berlaku di dalam negara kita. Kalau kita tengok kampung sekarang perumahan, kawasan perumahan kita, kata USJ 9 ni satu kawasan perumahan, katakan dia akan pergi ke Mukim, dia besar, dia akan pergi ke daerah USJ 9 Petaling, daerah Petaling, dia akan pergi ke negeri dan akan pergi ke negara. Dia akan membentuk masyarakat antarabangsa yang kalau kita sebut atas nama Islam, dia tidak ada sempadan. Podelis, tak ada sempadan, dia memang tiada sempadan. Tak boleh letak langsung sempadan, boleh. Sempadannya ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sempadan, itu haknya. Siapa yang mengucapkan kalimah ini, maka dia berada dalam keadaan yang selamat. Apa terjadi dalam perumahan, daerah, negeri, sampai ke negara dan sebagainya? Masyarakat yang akan menentukan barakah Allah Subhanahu wa taala itu turun ataupun menentukan yang diundangnya bencana. Saya ulang ayat tersebut. Apa yang dibuat oleh masyarakat itu menentukan yang akan datang itu rahmat ataupun bencana. Lalu orang yang mendengar hujung-hujung telinga, yang tidak memahami tujuan hasrat kita nak cerita malam ini, dia kata apa? Dia kata, adakah kita menentukan turunnya bala bencana ataupun rahmat Allah, sedangkan Allah yang berkuasa ke atas kita? Hari ini manusia bercakap semua nak dalil. Itu dalil, ini dalil betul. Kita tak nafikan memang betul itu yang sebenar-benarnya. Tetapi berbicara hanya semata-mata dalil tapi tak diuraikan dan ditercernakan dalam masyarakat, tidak membawa apa-apapun perubahan, yang perubahan tersebut kita nak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bergaduh, kelam kelibut
sekeliling menjadi salih atau tidak, yang itu tak dilihat. Yang disibuknya dalam Facebook, Instagram, Telegram, apalagi bergerak-gerak, kata Ustaz Samsudin, bergerak-gerak. Entah ada WhatsApp, SMS yang dah lama, ya. Percakapan bab ini. Mari kita balik kepada asas. Mari kita lihat apa Quran sebut. Mari kita lihat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Apa yang baginda tinggalkan untuk kita bersempena dengan bulan Maulidnya ini. Apa pula yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa banjir, bencana dan sebagainya. Dan kita sedang dirundung kesedihan. Walaupun kapal terbang itu bendera si Indonesia kan? Dia ada lekat Indonesia, Ashda Indonesia. Tetapi mereka juga umat Islam. Mereka juga mereka yang menyebut sehari-harian dengan sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena ambil kisah dengan dia. Jangan kita kata itu bukan hal dalam negara kita. Apa Nabi sebut? Laisa minna, bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Orang yang mana manusia, orang yang barang siapa, tak kisah siapa, dia tak pernah yahtam, nak ambil berat, nak ambil tahu, nak jaga tepi kain dia, bi amril muslimin, dengan urusan orang Islam, syarat yang lain. Ustaz, Quran kata apa? Tunggu hadis. Quran kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanya saja kalimah innama, kalau berjumpa Al-Quran dia merujuk kepada pengkhususan. Hanya saja tak lain tak bukan orang mukmin memang bersaudara. Bersaudara. Dan kena nama saudara ni dia kena ambil tahu. Kena tegur-tegur, kena nasihat, kena jaga menjaga. Hadirin rahimakumullah. Itu antara fungsi majlis ilmu. Fungsi satu orang da'i ataupun misionari ataupun mubaligh, orang yang menyampaikan ayat Allah dan sabdaan Nabi-Nya. Dan tak akan keluar daripada itu. Dan yang pentingnya semua kita nak redha Allah. Bila kita lihat apa yang dibicarakan tadi, sang ayah ini, kita ingat biasa saja. Tugas dia berat. Tugas dia kepada anak. Dia cerita anak. Kenapa dia tak cerita isteri dulu? Sebab tajuk dia ayah. Saya tak bawa tajuk menemui suami, saya bawa tajuk ayah. Kalau cerita seorang suami, bimbang-bimbang, kefahaman itu menjadi terlalu kecil, hanya untuk si isteri. Sekarang kita bagi besar sikit darjat seorang ayat yang ada wilayah. Dia masuk ayat-ayat istilah yang besar-besar sikit lah tu. Yang ada wilayah, masuk wilayah yang ada kekuasaan terhadap anaknya, yang punya suatu peruntukan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal anaknya, untuk menentukan bagaimana perjalanan hidup anaknya yang besok menghasilkan masa depan anaknya sendiri. Sebab itu nama wali, yang wanita bila nak berkahwin kena minta izin wali mujbir. Orang utara sebut wali kerah bapaknya sendiri. Inilah yang nak dibicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan asal Allah akan beri keluasan dan kesempatan untuk kita. Bila musannif Syekh mengarangkan kewajiban terhadap anaknya, letaklah dalam kepala kita. Yang datang dalam Masjid Al-Falah USJ 9 ini, kalau dah ada anak, valid tajuk ni. Kalau ustaz, anak besar semua dah cucu, tetap valid tajuk ni. Karena dia masih seorang ayah yang tanggungjawabnya takkan terlepas. Ustaz, saya anak perempuan, dah kahwinkan 4 tahun. Tak. Hubungannya masih seorang ayah dan punya hak untuk menasihati keluarga anaknya. Walaupun ketaatan anak perempuannya tadi dah pindah gerak pergi kepada suami dia.
warisnya yang akan membawa kepada arti sengsara atau tidak dia dalam kubur nanti. Ya, yang akan menentukan selepas dia pejam mata, orang ini, lelaki ini, anaknya ini menentukan pembahagian harta kalau dia tinggalkan tanpa dibuat hibah atau sebagainya lagi. Akan pergi kepada khawarij dan sebagainya. Ini anak. Maka pengarang dia cantik, dia kata apa? Iaitu harus mengurus segala hajat dan keperluan anak-anak selagi mereka memerlukan. Kita ambil yang situ. Hari ini ada orang minta maaf, jangan terasa hati yang ada anak akan boarding school. Saya pun pelajar sekolah asrama juga dulu. Apabila dia kata anak dia pergi ke asrama, lepas Ustaz nak menjawab saya, apa saja keperluan dia, itu sekolah dia minta orang. Saya hanya bagi duit je. Bagi duit dia pandai-pandai. Baik, menafsirkan frasa ayat iaitu harus mengurus segala hajat dan keperluan anaknya, tak habis lagi selagi mereka memerlukan. Ustaz, sekolah habis dah Ustaz, sekarang masuk universiti. Apa anak di universiti mereka masih boleh mengurus diri sendiri? Tak. Dia boleh urus lah dalam arti nak cuci diri dia, nak makan, minum, tapi boleh dapatkan nafkah? Tidak, kerja dia seorang pelajar. Dia masih memerlukan. Ustaz, lepas dah Ustaz universiti Ustaz, dah kerja Ustaz. Belum. Ayahnya belum mengahwinkan dia. Ayahnya belum memastikan bahawa keluarganya itu ada, boleh membahagiakan dia ataupun menyebabkan kesengsaraan. Ustaz, anak saya dah kahwin dah, selesai dah. Belum. Perbuatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ziarah anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan memberikan nasihat kepada Ibrahim alaihissalam tentang keluarganya melalui metafora, kiasan, merupakan satu hujjah dalam masyarakat. Saya sebut dalam masyarakat, cerita-cerita dalam kita masyarakat, bahawa ayah tak pernah habis nak menjawab. Jangan siapa-siapa pun kata dia nama ayah, dia kata habis dah Ustaz, takat ni saja. Saya sekarang ni join kelab masjid, kelab golf. Bagus, elok, tak apa. Tapi tak selesai. Tak selesai lagi seorang Nabi, anak dia pun Nabi Ismail dan juga Ibrahim, anak dengan ayah alaihi wassalam. Tapi dia tetap datang ziarah. Dia bagi salam. Dia tanya apa khabar kamu duduk dengan anak aku Ismail. Diberi jawapan oleh isterinya. Ya. Balik Nabi Ismail, Nabi Ibrahim balik tak sempat lupa. Maksudnya balik tinggalkan rumah Sayyidina Ismail, ya, balik. Nabi Ismail balik ke rumahnya sendiri. Isteri dia bagi laporan, abang-abang tadi ada satu orang tua datang. Kurang lebih gitulah terjemahan. Ya. Tua ni dia datang tadi tanya abang, saya minta abang tanya. Ada tak orang tua dia pesan apa-apa? Apa hajat dia apa semua? Ada. Dia bagi tahu tukar jenang pintu. Dan pintu-pintu sekali. Jenang frame pintu tu dengan pintu-pintu sekali tukar. Apa Nabi Ismail kata? Yang datang tadi tu ayah. Nak ambil tahu sebenarnya, insyaAllah nak ambil tahu apa yang berlaku dengan kau dan aku. Kau menantu dia, aku ni anaknya. Dan dia akan tanya, dan dia dah tanya, bagaimana hidup kamu dengan aku, dan aku tak tahu jawapan apa yang kamu bagi. Tapi ketahuilah oleh kamu, ayahmu itu seorang Rasul, seorang Nabi, seorang yang Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan dia linnas imam, untuk manusia keseluruhan. Nabi Ibrahim pemimpin, imam, ketua. Betul. Dan aku pernah dengar cakap ya, maksud dia tadi pisahkan kamu adalah benda kamu cerita yang sebagai seorang isteri kamu tak cerita. Sebenarnya apa yang berlaku ni? Nak tunjuk kepada kita ayah tu dah tak berhenti, tak pernah selesai. Tak boleh satu orang yang kata anak saya besar dah Ustaz, ikutlah malam dia nak buat apa, dia nak balik mungkin berapa dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena ambil tahu. Dan seorang anak dia kena tahu ini tugas ayah. Kalau ayah telefon umur anak 25 tahun, tak kahwin-kahwin lagi tapi keluar malam pukul 2-3 pagi balik, si anak tak boleh bagi jawapan saya dah besar, kerana itu tugas ayah dia
Jika dia baca nak dapat redha Allah, itu dapat. Bukan kata tak dapat kebajikan, dapat. Tapi lebih daripada itu. Kenapa dia tak mau lebih daripada itu? Sedangkan Quran bukan hanya untuk dibaca. Quran turun untuk diamalkan. Quran turun untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia, meliputi seluruh cara manusia hidup. Apa saja semuanya. Quran cerita dengan jelas. Jelas dah Quran cerita. Tapi ini bahasa ilahi. Itu namanya Quran. Dia bukan kitab undang-undang yang ada pasal-pasal. Tidak dia serupa macam kitab undang-undang. Dah, dia berbeza, dia tak ada pasal, dia ada surah. Dia ada cerita tentang bagaimana nak berubah, bagaimana terbit daripada perut lebah itu cairan yang macam-macam warna, rasa pun macam-macam. Tapi dia tak ubah nama surah tu surah Asy-Syifa, tak ada nama tak. Kita ambil dalam surah An-Nahl. Dia cerita macam-macam struktur pentadbiran kerajaan semut. Bagaimana semut ni bagi arahan kepada tentera dia, binatang aja. Ketika nak bagi tahu Sulaiman alaihi salam dan tenteranya, hum la yashurun, mereka tak sedar saja makan bijak kita. Bagaimana struktur organisasi semua adalah Allah. Apa Allah cerita tentang seorang anak dengan ayah. Kita selit-selit malam ni tuan. Malam ni bukan ceramah perdana, kuliah maghrib ya. Sekali maghrib masuk isyak kita berhenti. Isyak kita berapa? 8:29. InsyaAllah 8:29 dapat berapa minit itu berhenti. Jangan usah hati. Saya malam nak berhenti awal sebab hujan. Hadirin rahimahumullah yang benar dikatakan Allah SWT kasih anda semua. Apa disebut dalam surah Al-Isra? Yang adalah saya pun anak. Saya mesti ada ayah. Ada apa? Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Seluruh berhenti nombor. Malam ni saya nak sambung sikit. Nak bagi berhenti boleh faham perkataan waw, huruf waw tu ada maknanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masuk ayat ni. Buka surah Isra ayat 23. Allah kata, dan telah dihukumkan waqadha, telah pun jadi satu peraturan hukuman dan kata putus. Qadha itu adalah lahir kataan qadhi, orang yang melaksanakan qadha. Dari itu apa keputusan tu, apa hukum qadhi, dia pelaksana hukum. Apa yang diperintah, yang disuruh laksana, yang disuruh hukum, apa dia? Rabbuk, akan Tuhan kamu. Apa yang disuruh? Bahawa kamu tak boleh menyembah hanya saja kepada Dia. Allah ta'budu illa Iyyah. Tak boleh. Kamu yang duk cari pasal, cari penyakit, nak abadi diri. Penyembahan itu saya nak guna perkataan pengabdian. Abdi diri 24 jam, celik tidur, pengabdian hanya saja melainkan Dia. Tadi Isnin siang bangun pagi, salat subuh, mandi, kemai rumah, hidup izin kereta, mula perjalanan, masuk jabat, panci, ketika pakai kurnia mata, tampri, apa pun, on komputer sebagainya, semua ibadah. Habis kerja, rehat, ibadah, rehat. Diperlukan manusia untuk ambil tenaga sebab nak teruskan ibadah. Dan rehat yang paling hebat adalah salat, sembahyang rehat. Sebab Nabi ketika suruh Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah untuk mengalunkan azan, Nabi kata, "Arihna ya Bilal." Rehatkan kami wahai Bilal.
dengan mak bapak kamu. Ihsan, kamu kena berlaku ihsan, berlaku baik. Ihsan, kita ambil jawapan yang Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam. Dulu dalam hadis Arba'un Nawawi, 40 hadis yang Imam Nawawi rahimahullah taala susun, duduk pada hadis yang kedua. Lepas innamal a'malu binniyat, ayat yang kedua. Apa dia? Jibril mai jumpa Nabi. Duduknya bertemu lutut Nabi. Tangannya diletak atas paha Nabi. Dia tanya Nabi tidak salah. Saya tak nak urai yang dua tu. Nabi ihsan. Man ihsan? Dia tanya. Apa dia ihsan? Nabi jawab. Ada riwayat dua saya nak cerita pada-pada. Satu riwayat di bawah Nabi kata, "An takhshallah ka'annaka tarahu." Lagi satu hadis kata, "An ta'budallah ka'annaka tarahu." Ialah kamu merasa bahawa gerun, takut, tunduk Allah itu seumpama dia melihat kamu, atau kamu menyembah Allah, riwayat kedua, ya, seperti dia sedang melihat kamu. Maaf, ka'annaka tarahu, seperti kamu melihatnya. Maaf, tolong betulkan rakaman itu, tolong betulkan edisi. An ta'budallah, kamu sembah Allah seumpama ka'annaka. Seumpama itu bukan agak-agak tak, bukan ada agak-agak dengan satu keyakinan, tak, seolah-olah keyakinan yang amat tidak boleh diurungkaikan. Ka'annaka tarahu, kamu sedang lihat dia. Tarahu, sedang lihat dia, bukan ra'aitahu, kamu telah lihat dia. Bila-bila pun kamu lihat dia, tapi kamu lihat. Fa illam takun tarahu. Ini ayat ini baik. Nabi jawab ke Jibril alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hafsah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu taala anhu wa arda. Fa illam takun tarahu, maka kalau kamu tak dapat lihat dia, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Itu ihsan. Itu ihsan. Ihsan. Jadi bil walidaini ihsana, kita jangan ada tafsir ayat Quran ikut suka hati kita, tak boleh, berdosa besar. Kita nak tafsir kena belajar. Dan tahu kaedahnya tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Ini hadis cerita ihsan maksudnya. Mak bapak kena ihsan. Ihsan maksudnya mak bapak ni kena buat baik, dia duduk depan mata kena buat baik, dia duduk belakang kita kena buat baik, dia tak nampak kita nak buat, dia tak dengar kita kena buat baik. Ini cerita ayah masuk dengan anak sekali ni. Apalah, ada rezeki bulan depan, ada sambung lagi, ada rezeki. Apa erti ihsan di sini? Nak bagi faham ihsan, buat baik macam mana? Selalu mak ayah kita hari ini kita bekalkan dia dengan handphone, ataupun kita pun ada handphone juga. Kita bagi ke dia kan, dia ada handphone, kita ada handphone. Dia pun telefon kita, handphone bunyi. Handphone bunyi, kita sedang mempengerusikan mesyuarat, pun bunyi kan, nenek. Kalau tak bunyi pun dia pasang vibrate. Dia tengok handphone tu tulis my daddy, my mommy, ibuku, ummi, buah perkataan apa pun yang namanya tahu mak bapak dia. Waktu itu memahami ihsan yang Allah Ta'ala perintahkan kita dengan bahasa ilahi, bahasa ketuhanan. Ialah berdosa jika anak tu kata, mak ni aku mesyuarat pun tak tahu. Tak tahu ke aku mesyuarat? Kacau waktu mesyuarat. Dia tak kata dengan mulut, dia kata dengan kalbunya. Dalam kalbunya dia kata, mak ni tak faham. Telefon ni pun suka hati dia aja. Senang mesyuarat ni, duduk pula sebelah bos jadi cemen ni. Anak tu durhaka. Sebab kalau diterjemahkan di depan mak dia, mak tak tahu ke mak, saya sedang meeting, mak telefon, malu tahu, boh jeling handphone bunyi ceren. Kawan dia cuba kat tengok apa perasaan mak dia. Jika mak dia tahu itu ucapan dia akan terbit daripada mulut dia, jika terjemahan secara lisan berlaku, kecil hati mak, mengecilkan hati, dosa.
Ya, sampai macam ini kerja dia, kerja ayah memahami anak dia yang memahamkan anak dia di Quran Sunnah. Dan saya nak cerita antara memenuhi keperluannya itu, selagi mereka memerlukannya, hajatnya pada anak yang memerlukan pendidikan, dan pendidikan yang paling penting adalah pendidikan agama. Allah sebut dalam Quran, bukan Allah penting seorang aku, kamu semua ramai kamu ni, kamu jaga diri kamu dan keluarga. Dua entiti. Diri sendiri kena jaga, keluarga kena jaga. Cerita kapal terbang hilang kan, kita doa mudah-mudahan Allah kembalikan. Saya tak tahu tak mengikuti perkembangan tersebut, kerana dulu ambil tahu dan apa yang terboleh mampu tolong yang sedang teruk menghantui banjir, yang ada yang boleh baru dapat balik rumah, baru dapat keringkan baju, hujan turun pula. Ya rahmat Allah. Kita doa di sebalik hujan yang turun tak berhenti. Ada rahasia Allah yang kita tak faham. Nanti kita akan faham insya-Allah. Baik. Teringat apa? Teringat ayat yang ku anfusakum wa ahlikum ni sampai diaplikasikan dalam penerbangan. Apa kata pramugara-pramugari? Apa kata mereka bila kita dah mula naik terbang? Cerita dia terbitkan bila? Dia kata apabila kapal terbang, ni saya bukanlah seorang pramugara sedang tidak susun ayat. Ni saya susun ikut ayat saya. Salah, minta maaf. Ada stewardess dalam ni, ada aircraft pilot kan, minta maaf. Para penumpang apabila sampai kepada tekanan udara rendah,